Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kita dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala beri pada kita pagi-pagi ini, subuh-subuh hari ini dengan satu nikmat yang besar apabila kita dapat menunaikan satu perintah, iaitu perintah solat subuh, yang merupakan salah satu daripada 5 fardu, solat fardu 5 waktu kita. Ini adalah satu nikmat yang terlalu besar, yang sangat besar. Ini bukan orang kata kecil anak punya nikmat. Ini adalah satu kurniaan Allah, hadiah daripada Allah, taufik daripada Allah, sehingga kita dapat tunaikan solat subuh. Jangan kita rasa ini adalah kederat kita. Jangan kita rasa kerana kita warak, kerana kita hebat, kerana kita ni bagus, soleh, rajin, maka kita dapat datang, kita dapat tunaikan. Setiap kali azan dilaungkan, hayya 'alas salah, jawapan kita ialah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Maksudnya la haula, tidak ada sebarang daya kita, keupayaan kita, wala quwwata, dan tidak ada sebarang kekuatan, illa billah, melainkan apa-apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini sebenarnya satu ajaran, ini sebenarnya satu peringatan, satu didikan tarbiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajar kita untuk jawab hayya 'alas salah, hayya 'alal falah itu dengan jawapan yang sangat-sangat menggambarkan akidah kita, menggambarkan penyerahan kita total, bahawasanya kita ni tak ada apa-apa. Cuma kita ni dah sebut selalu la haula wala quwwata illa billah ni, jadi kita kadang-kadang kita dah lupa maksud sebenarnya. Perkataan la haula wala quwwata illa billah ni sangat besar, kerana ia adalah merupakan manifestasi kepada tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala, penafian yang sempurna. Kan? Macam mana dalam syahadah kita kena nafi dulu. Satu orang dia tak boleh jadi orang Islam kecuali dia nafikan dulu la ilaha, tidak ada Tuhan, kemudian illallah, baru datang isbat dia, baru datang penegasan, penetapan dia, illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada satu perkara yang lebih besar daripada kita menafikan sebarang kekuatan. La haula, nafi dulu. La haula, tidak ada upaya, wala quwwata, tidak ada daya, kekuatan, illa, datang isbat balik. Baru kita datang menetapkan. Mula-mula kita kata tak ada, semua tak ada kekuatan, tak ada hebat, tak ada kuat, tak ada apa, melainkan billah. Semua kita sandar balik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sandar balik pada Allah Subhanahu wa taala, pulang balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan seorang hamba yang sedar siapa dia, siapa Allah.
Kalau kita baca syarah-syarah hadis dan sebagainya, la haula itu mengatakan tidak ada sebarang upaya kita untuk mentaati perintah Allah. Wala quwwata, tidak ada sebarang kekuatan untuk kita menjauhi larangan Allah. Illa billah, melainkan balik semula kita kekuatan dan keupayaan itu kepada taufik Allah Subhanahu wa taala, pimpinan petunjuk ihsan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik yang sedemikian. Maka kita dapat tunaikan satu solat, salah satu daripada solat fardu yang 5 pada hari ini. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak pada Allah. Lebih-lebih lagi, berkumpulnya kita di rumah Allah Ta'ala ini adalah satu perkara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagi-pagi hari, subuh-subuh buta lah kot kan. Kenapa buta saya pun tak tahu kan. Kita panggil subuh buta, malam buta, gelap lah kot kan. Tak ada masalah tuan-tuan. Kita naik motor gelap, naik kereta gelap, jalan kaki gelap tadi, masih gelap lagi. Masa subuh tadi masih gelap. Azan saya sampai terelok azan tadi kan, gelap. Gelap ini pun ada nilai kerana semata-mata kita datang ke rumah Allah. Gelap yang kita lalu tu pun jadi ada nilai. Basyiril masyaina fi dhulami ilal masajid. Berilah berita gembira, kata Nabi SAW, berilah berita gembira kepada orang yang berjalan ke masjid. Apa yang berita gembiranya? Bin nuri tami yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Gelap yang kita lalu nak datang rumah Allah ini, gelap yang kita lalu tadi itu, dia punya ganjaran dapat cahaya. Dia akan bertukar kegelapan yang kita harungi, yang kita tempuhi tadi, menjadi cahaya yang sempurna. Bukan sikit-sikit punya cahaya. Bin nuri tam yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yakni hari akhirat, alam akhirat nanti, kita akan diberikan cahaya. Dengan sebab kita menempuh gelapnya malam untuk datang rumah Allah. Kalau satu orang dia bangun pagi-pagi gelap-gelap, subuh buta, meredah jalan, meredah kegelapan, tapi pergi pasar, pergi tempat selain daripada masjid, gelap itu tak ada nilai. Gelap itu tak ada apa-apa, gelap sajalah. Gelap sekadar gelap sahaja. Tetapi apabila gelap itu dihubungkan sebab nak datang rumah Allah, nak datang masjid, nak datang rumah Allah, nak datang surau ni, maka di sisi Allah ada nilai. Gelap tu sangat-sangat bernilai. Cuma kita ni tak faham nilai, maka kita syukur tu tak berapa nak datang lah kan. Sebab kita rasa biasalah, tak ada apa kan. Yalah dah malam, gelap, pagi subuh, memanglah gelap. Itu je. Tapi orang dulu-dulu, para sahabat Nabi SAW, mereka ambil berat setiap apa yang dititahkan, yang disabdakan oleh Nabi SAW. Setiap patah yang Nabi SAW bagi tahu itu sangat-sangat memberi kesan dalam hati mereka. Dalil dia apa? Buka kitab Riyadhus Shalihin tu kan. Nabi SAW bagi tahu, setiap langkah yang kamu datang ke masjid ini, Allah angkat satu darjat, Allah hapus satu dosa, Allah beri satu kebaikan. Sahabat dengar benda tu, esoknya terus mereka berjalan pendek-pendek ke masjid, melangkah pendek-pendek ke masjid. Kalau selalu 100 langkah dah sampai, tiba-tiba jadi 200 langkah kan? Sengaja mereka pendekkan langkah mereka. Nak bagi tahu setiap perkataan Nabi SAW itu memberi kesan kepada hati mereka, merubah tingkah laku mereka. Merubah tingkah laku mereka. Ini keadaan para sahabat Nabi SAW. Kan? Jadi kita ni, kita pun nak kena usahakan ke tahap yang itu. Kita dengar perkataan Nabi SAW, walaupun berulang kali, walaupun banyak kali dah ustaz duk cerita, banyak kali dah kita dengar. Tapi yang penting kita nak tanya, adakah berlaku perubahan dalam diri kita setiap kali kita dengar apa yang Nabi SAW bagi tahu, kita dengar apa yang Allah dan Rasul mahu daripada kita. Kan?
Kalau kita tak tahu nilai, maka kita tak akan hargai. Bila kita tak hargai, syukur kita tu syukur yang tak besar lah, tak sungguh-sungguh. Macam mana Nabi bersyukur? Macam mana Nabi bersyukur? Macam mana Nabi bersyukur? Aisyah pernah tanya Nabi SAW setelah lihat Nabi SAW tahajud sampai bengkak kaki. Kalau seorang tu nak tunggu bengkak kaki ni agak-agak, dia kena bertahajud berapa jam tu? Daripada pukul berapa nak tahajud ni sampai bengkak kaki ni? Nak berdiri lama mana ni sampai bengkak kaki ni? Kan? Bersungguh-sungguh. Nabi SAW bersungguh-sungguh. Nabi menangis sungguh-sungguh dalam tahajud dia, munajat dia. Nabi sujud lama-lama dalam tahajud dia. Nabi sujud lama-lama dalam solat-solat sunat dia. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengar tu. Sebut nama Aisyah ni pun kena betul juga. Kalau sebutan Melayu Aisyah je lah. Kan? Aisyah kan jadi lagu dah kan. Dia Aisyah ta. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sampai kesian tengok suami dia ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri kita ada tak sampai kesian tengok kita? Ada jugalah. Kesian. Subuh pun tak dia nak bangun kan. Kesian bini tengok kita ni tuan-tuan. Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha tengok Nabi SAW bertahajud, berqiyamul lail, naik kesian sampai dia tegur Nabi SAW. Tak sampai hati seorang isteri. Ya Rasulullah, bukankah Tuan ini kalaulah ada dosa pun yang dulu, yang sekarang, yang akan datang pun Allah ampunkan. Kenapa nak sungguh-sungguh macam tu sekali? Kan? Apa jawapan Nabi? Ini kita nak faham tentang syukur. Apa jawapan Nabi SAW? Afala an akuna abdan syakura. Takkah patut aku ni jadi hamba yang bersyukur? Maksudnya, syukur itu, kalau kita benar-benar syukur, maksudnya kita akan buat, kita akan lakukan, kita akan mengabdikan diri kita pada Allah Ta'ala dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau semayang sampai bengkak kaki, macam tu lah nak bagi tahu. Tapi kita janganlah susah hati kaki kita tak bengkak kan. Lenguh kaki pun jadilah. Kalau sempat lenguh pun okey dah. Kan kalau bengkak sangat pun jadi gaut pula. Tuan-tuan, puan-puan, sesari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Syukur ni kena datang dalam diri kita. Dan benda ni hanya akan datang bila kita tahu nilai. Nabi SAW syukur sampai tahap tu. Nak menyatakan syukur baginda solat. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, isteri dia pun tengok kesian. Kesian. Tapi kita janganlah risau sangat. Memang tahap Nabi tu tahap yang tinggi. Jangan kata kita, sahabat pun tak dapat nak ikut Nabi SAW. Pernah satu masa Nabi SAW nak semayang sunat. Nabi selalu semayang sunat banyak di rumah. Tapi ada masa Nabi buat juga di masjid. Jadi satu hari sahabat dia lalu masjid malam-malam, tengok ada Nabi SAW duduk solat kan. Dia kata ini peluang dia lah nak ikut Nabi solat. Dia pun join. Allahu Akbar kan, join. Bila Allahu Akbar, Nabi elok baca Fatihah. Habis Fatihah, start Baqarah. Alif Lam Mim. Wah, kawan dah gigir dah Baqarah ni kan. Baqarah ni. Dia duk fikir tak apalah. Sampai 100 ayat ni Nabi rokok lah. Habis ayat 100, sambung. Sampai 200. Kan? Habis Baqarah. Tak berhenti lagi. Sambung lagi. Sambung lagi. Sambung lagi. Sehingga 1/6 Al-Quran telah dibaca untuk 1 rakaat solat sunat sahaja. Kan? Sahabat ni lepas tu taubat tak ikut dah Nabi SAW. Bertaubat. Itu sahabat pun tak sampai ke tahap tu. Allah Ta'ala tahu di mana tahap kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah At-Taghabun, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum. Sekadar yang kamu mampu, semampu yang kamu boleh. Mastata'tum, apa yang kamu mampu. Kita kena bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling baik dalam kemampuan kita. Dan kemampuan kita berbeza-beza. Jangan kita nak banding antara individu.
Antara sahabat pun tak sama. Antara sahabat Rasulullah, Abu Bakar dengan Umar lain. Abu Bakar dengan Umar lain. Osman lain. Sayyidina Osman baca Quran 30 juzuk satu rakaat. Dalam satu rakaat witir. Satu malam tu satu rakaat witir je. 30 juzuk. Khatam. Kita jangan kata 30 juzuk. Witir pun tak ada. Tak ceritalah kata baca 30 juzuk dalam witir tu. Witir pun kita tak ada tiap-tiap malam. Nak tunggu Ramadan juga. Baru ada tiap-tiap malam ada witir. Sedangkan Nabi SAW pesan tu. Berwitirlah kamu. Berwitirlah kamu. Walaupun satu rakaat pun buatlah. Buatlah walaupun satu rakaat. Dan bagi sahabat benda tu besar. Benda tu besar. Sehingga Nabi SAW pesan pada beberapa orang sahabat. Mengikut kesesuaian mereka. Nabi SAW pesan pada Abu Hurairah, pada Abu Darda. Apa dia? Berwitirlah sebelum tidur. Sebab takut-takut tak sempat nak witir. Kalau dah tidur takut tak bangun. Maka berwitirlah kamu sebelum tidur. Mana kita lock dulu. Siang-siang awal-awal lagi kita dah lock dah. Hari tu confirm dah ada witir. Confirm dah ada witir. Sebab tu setengah mazhab witir ni wajib. Baik kita Syafi'i ni witir ni sunat. Setengah mazhab witir tu wajib. Jadi sebab itu kita kena faham nilai. Baru kita datang syukur. Kalau kita tak tahu nilai, kita tak datang kesyukuran. Kita tak datang kesyukuran tu. Kalau kita ada anak umur 7 tahun, kita bagi RM1. Suka tak budak tu? Besar dah RM1 dapat RM5 tu. Raya dia. Kan? Raya dia. Dapat RM5. Tiba-tiba kita bagi RM5 kat dia. Sebab bagi dia RM5 tu besar. Sebab dia faham RM5 tu besar kan? Tapi bagi kita RM5 ni RM5 tu risau dah. Kita kalau ada RM5 je dalam poket tu dah risau dah. Nak berjalan keluar rumah pun dah tak sedap hati dah. Sebab kita tahu nilai RM5 sekarang ni apa sangat. Nilai tu baru kita faham. Baru kita akan hargai. Kan? Tapi kalau kita bagi pada budak yang umur 3 tahun RM50, dia koyak-koyak je. Sebab dia tak tahu nilai pun. Bagi dia RM50 tak ada nilai. Tak ada nilai RM50 ni. Bagi dia semua permainan. Semua dia boleh kunyah. Semua dia boleh telan. Dia boleh koyak. Dia boleh buang. Dek, mana duit tadi RM50 tadi? Tah, dia kata kan. Entah mana dia dah hilangkan. Sebab bagi dia tak ada nilai. Macam tu juga kita tuan-tuan. Kita ni kena macam sahabat. Seorang sahabat, kalau dia datang-datang masjid, tengok Nabi SAW dah takbir dah. Nabi SAW dah baca surah dah. Dia punya berkabung ni, macam orang mati bini ni. Dia punya berkabung tu, sedih dia, muram dia tu. Kan? Macam orang mati keluarga lah. Mati anak. Berkabung, berhari-hari. Kan? Rasa hidup tu dah kurang sangat dah. Jadi kita pun nak kena rasa. Kita akan rasa begini bila kita faham nilai. Kan? Bila kita faham nilai. Saya nak tanya, siapa tahu nilai satu sujud kita tu apa jadi? Setiap kali kita sujud, kita sembahyang sunat, kita sujud. Bukan ada sembahyang tak payah sujud? Ada. Itu last sekali kan. Ada yang sembahyang tak payah sujud, jangan sujud pula sembahyang tu. Itu main takbir je, tak payah nak sujud-sujud kan. Tak payah rokok, tak payah apa. Kalau tak sembahyang sunat apa ke, sembahyang wajib ke, sembahyang raya ke, sembahyang seorang ke, sembahyang jemaah ke, mesti ada sujud. Setiap sujud tu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata sembahyang dapat 27 pahala. Tak macam tu saja. Setiap sujud tu ada lagi tu. Ada nilai dia tu. Setiap sujud tu ada nilai dia di sisi Allah SWT. Setiap kali sujud, satu darjah akan diangkat. Setiap kali sujud.
Lagi kita rendahkan diri kita, lagi tu Allah Ta'ala tinggikan darjat. Jadi sebab tu kita syukur pada Allah. Allah buka balik masjid kat kita ni. Surau kita ni berapa lama tutup? Surau kita ada jemaat ke? Ada? Berapa lama tak buat jemaat? Agak-agak berapa minggu? Saya tak berjemaat 14 minggu. Kan? Semayang 5 waktu tak payahlah cakap. Sebab kita bukan AJK kan. Masa tu 3 orang je boleh datang. Macam mana dia buat saya tak tahulah. Azan tu bunyi, dengar je lah azan kan. Azan tu dengar, tapi nak pergi tak boleh. Kita syukur tak Allah Ta'ala buka. Ni saya dengar semalam, Selangor dah ada dah surau yang tutup balik. Yang 3 orang je balik. Tuan, ni mak besar ni. Sebab apa? Masjid, surau ni satu perkara yang sangat penting. Kita rasa tak penting. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ada satu pandangan khusus. Hadis sahih riwayat Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi SAW bagi tahu apa? Ahabbul biladu ilallahi ta'ala masajiduha. Secinta-cinta, sekasih-kasih tempat di sisi Allah Ta'ala bagi satu-satu kawasan, al-bilad, satu-satu negeri, satu-satu kawasan. Apa dia? Masajiduha, masjid-masjid dia. Maknanya Allah SWT pandang masjid ni ada nilai. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata, masjid ini adalah buyutillahi alal ard. Rumah Allah atas muka bumi. Macam mana bagi kamu bintang itu bersinar di langit pada pandangan kamu di bumi ini, macam itulah penghuni langit melihat ke bumi ini. Masjid ini bersinar-sinar seperti bintang di langit. Maknanya dia ada satu pandangan khusus. Masjid surau ni. Berapa lama tuan-tuan kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup pintu-pintu rumah dia pada kita. Jangan sampai benda ni berulang. Betul lah ini fatwa mufti, arahan jabatan agama. Betul lah tu. Itu kita kena taat lah, kita kena ikut. Tetapi tuan-tuan, kita kena ikut, tapi hati kita kena kesal. Hati kita kena hiba, kena sayu. Ya Allah, sebab kita faham tak akan berlaku satu perkara pun melainkan hanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul lah arahan pemerintah, arahan ulil amri, arahan mufti, jabatan agama, kita kena ikut. Mereka pun nak buat satu-satu keputusan tu sakan dah berbincang, akhirnya dibuat satu keputusan, kita ikut. Tetapi sebenarnya ini semua berlaku Allah yang nak. Cukup Allah hantar makhluk dia yang tak nampak di mata je, nama COVID tu, cukup dah. Satu dunia dah huru-hara kan? Tak payah hantar burung ababil lagi. Kalau Allah hantar burung ababil macam Abrahah itu, kau lagi haru-haru kita. Kan? Ini baru satu binatang. Ini semua Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki itu yang akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah SWT tidak kehendaki, lam yakun, takkan jadi punya. Mustahil ada benda yang terjadi tanpa Allah yang nak benda tu jadi. Ini akidah. Kita belajar kan? Kita belajar akidah. Malam apa kuliah akidah kat sini? Kita tengok imam kan. Tengok imam dia boleh jawab atau tak. Kau tak ada kan? Kena ada, mesti ada. Akidah. Apa maksud akidah? Simpulan keyakinan kita tu. Maknanya apa kesimpulan? Kesimpulan akidah, pegangan kita. Keyakinan, kepercayaan kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu tidak akan berlaku satu perkara melainkan hanya dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebab tidak ada kebetulan bagi Allah. Betul tak? Ni di mana COVID ni pula? Allah pun tak tahu macam mana COVID itu boleh ada. Tak. Wallahi, demi Allah, tak akan berlaku macam tu.
Yalah daripada Wuhan lah, ada kata Amerika buat lah, ada kata China lah buat, ada macam-macam lah teori kan. Tak apalah. Tak kisah. Tetapi musabbibul asbab, yang menjadi sebab segala sebab, ialah kehendak Allah SWT. Allah izinkan, Allah nak benda tu terjadi. Dan apa yang terjadi? Allah tutup rumah-rumah dia. Tuan-tuan, rumah Allah ni gedung rahmat. Surau Pudina ni tutup. Maknanya gedung rahmat yang turun untuk kawasan Pudina ni, Allah dah stop kita daripada datang. Rahmat tu turun je. Masalah yang nak datang ambil, nak datang manfaatkan tu tak ada. Alhamdulillah sekarang kita dapat datang, walaupun dalam SOP, norma baru, new norms, norma baru kan. Tapi norma baru ni untuk ibadat kita tak boleh pakai selama-lamanya. Jangan kita rasa selesa pula. Oh, bagus juga semayang macam ni Duduk jauh-jauh ni selesa, bagus ni. Ini kan ya Allah dia punya himpit. Kan. Dah tahu sempit masuk juga. Lepas tu ganggu pula tu. Aku nak baca Fatihah, dia pun baca Fatihah, kuat pula tu. Imam tu duduk kan. Ini dia Bismillahirrahmanirrahim. Orang sebelah ni apa benda lah. Saya ingat masa pergi Mekah buat haji tu, kat surau maktab lah, surau maktab kan. Sebab ujung-ujung nak dekat dengan wukuf tu, kita dah tak digalakkan untuk ulang alik sangat. Jadi kita banyak semayang di surau maktab tu. Terutama inilah waktu panas-panas tu kan. Subuh barulah kita pergi ke Masjidil Haram. Surau maktab lah, mana tempat asrama kita tu. Ada satu surau dengar dia baca, dia makmum je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Imam pun confused, ni siapa imam ni kan. Kita pun kata bagus duduk jauh je. Tak boleh tuan-tuan. Norma baru nak pakai masuk pasar tak apa. Tembak. Scan. Tu tak apa. Pergi pasar kena beratur, kena masuk berapa orang je boleh ada. Tak apa, itu nak pegang norma tu sampai kiamat pun buatlah. Tapi kita bila datang ke rumah Allah, nak check in masuk tu tak kisah. Yang nak beribadat ni, yang kita nak ibadat ni, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang berkata Subhanahu Taala, untuk beribadat ni kita punya benchmark kita ialah apa yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi kita tak dapat duduk saf rapat-rapat ni, kita kena banyak menangis dengan Allah Subhanahu taala. Ya Allah, syukur pada Engkau. Kau dah bagi dah kami datang rumah Engkau ni. Kau dah buka pintu-pintu rumah Engkau. Tapi ya Allah, kami masih belum mampu lagi tunaikan solat berjemaah dengan cara yang terbaik, cara yang paling yang telah ditunjuk diwariskan oleh Rasulullah SAW pada kami. Kita kena banyak menangis pada Allah Subhanahu Taala. Saya bila dengar semalam dah tutup pula dah satu surau kat mana Shah Alam kat mana? Kat Selangor lah. Somewhere Shah Alam lah, saya tak silap saya. Sudah. Kan? Kalau sampai tutup balik ni sangat-sangat risau. Sangat-sangat risau. Sebab kita kena faham, masjid surau ia adalah hati kepada masyarakat. Hati, nadi kepada masyarakat. Ini tumpuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita masuk, kita minta rahmat Allah. Allah maftahli tu, Allah maftahli abu-abu rahmatik. Sini tak ada tulis Dia selalu surau masjid dia ada tulis kan. Nak masuk tu doa masuk. Allah maftahli abu-abu rahmatik. Ya Allah bukakan bagiku pintu-pintu rahmat. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda tu tak ada, takkan Nabi ajar kita baca doa macam tu. Menunjukkan inilah tempat nak ambil rahmat. Inilah tempat dia. Jadi tuan-tuan, yang muliakan Subhanahu Taala, perkara ni kena datang. Kerisauan ini, sayunya hati ini, hibanya hati ini kena ada dalam diri kita. Tension tu, dengar azan tapi tak boleh nak pergi. Kan? Dengar je azan. Saya 14 minggu tak Jumaat. Lepas pada tu dah bila PKPP tu, dan bila surau pula buat first come first serve, barulah kita berlari lah kita pergi kan.
Semalam saya pergi 12.40 kat surau, kat rumah tu lah, isi 8. Dah kena semayang tengah panas dah, tak ada yang tempat tak ada bumbung dah. Kan? Sakan jugalah nak menghabiskan dengan khutbah, semayang apa semua tu kan. 12.40 penuh dah. Surau kami tu 400 orang. Surau kita ni berapa ratus? 400 juga? 6. Oh, Masya Allah, lagi besar ni. Mula-mula hari tu dia orang buat 200. Lepas tu dia ukur balik. Entah macam mana dia ukur balik jadi 400. Oh, baguslah. Sekali ganda naik kan. Itu pun ramai yang kena balik tu. Cukup je orang dalam tu. AJK pun tutup pintu pagar depan tu. Dah. Kita kena banyak nangis. Kenapa? Kita dah tak boleh datang sebarang. Kita masih belum boleh lagi datang sebarang ke rumah Allah. Sedangkan sepatut rumah Allah ni 24 jam buka. Siapa saja pun ahlan wa sahlan. Semua dialu-alukan datang. Tapi kita terpaksa ikut SOP. Oleh sebab itu, ini bukan norma baru. Untuk masalah beribadah, ia bukan norma baru tapi norma darurat. Kerana masih ada daruratnya. Kita jangan senang hati pula. Masjid buka sejam sebelum, kena tutup sejam selepas. Orang datang kena begitu, kena ada syarat. Kena pakai, apa nama Melayu dia? Polituk muka. Polituk muka, bawa sejadah. Saya senang, saya bawa ridak saya ni je. Inilah sejadah saya pun kan. Ke mana-mana senang. Tapi tuan-tuan, sedangkan ada ke syarat siapa nak datang masjid kena bawa sejadah? Cuba cari dalam kitab, ada tak? Pernah dengar ke hadis macam tu? Siapa tak ada tak boleh masuk. Surau saya siapa tak pakai polituk muka emas ni memang tak bagi lah masuk. Serik sungguh surau saya. Tapi ada juga surau kita relax kan saya tengok. Saya pergi nak bagi kuliah saya seorang je pakai kan. Wih, kata jemaah kat sini tak payah pakai rupanya tak payah pakai. Surau tu tak payah pakai. Sejadah pun dia orang dah siap dah. Tak payah bawa lah, dia siap kan, dah atur susun elok dah sejadah tu kan. Oh gitu saya kata kat sini. Kat sini memang tak apa Dia pun alah tak apa. Ustaz, orang-orang tu juga dia kata yang datang tu. Saya pun betul juga kan. Maknanya yalah COVID tu dah kenal dah, tak ada apalah kan. Tak kisahlah. Alah COVID. Keluarga macam kita kat rumah mana ada kita pakai pelitup muka kan. Mana ada distancing sosial tu kan. Sebab COVID dah kenal dah, tak ada masalah. Oh dia macam tu rupanya. Jangan kita rasa senang hati dengan keadaan ini. Kita syukur Allah dah buka sikit, Allah dah bagi kita datang. Tapi kita kena banyak nangis. Kita masih lagi kena rayu Allah SWT supaya Allah Ta'ala bukakan lagi. Allah bukakan lagi ni. Rumah Allah ni sampai ke tahap sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat tunjukkan macam mana rumah-rumah Allah ni patut dihidupkan, patut dimakmurkan, patut diimarahkan. Macam tu. Kan? Ini kuliah pertama saya kan, lepas daripada COVID, lepas daripada PKP bagai hari tu kan. Jadi saya pergi mana-mana surau pun kuliah pertama tu inilah yang saya nak cerita. Supaya kita kena faham timbul dalam hati kita ni. Timbul dalam hati kita. Jangan kita rasa okey. Okey tu syukurlah sebab Allah dah buka. Tapi kita jangan puas hati. Kita jadi comfort. Kita rasa selesa dengan tahap yang sebenarnya tahap darurat. Tahap darurat. Kan? Jadi kita kena letaklah di hadapan kita ialah cara sebagaimana Nabi SAW menghidupkan, memakmurkan rumah Allah. Setiap masa 24 jam masjid dibuka. Bukan masuk buka tu tak kunci. Bukan tu maksud dia. Yang tu senanglah nak buat, tak kunci. Tapi kalau kita buat macam tu, hilang habis barang dalam masjid ni. Masjid ni tak pernah hilang barang. Tak pernah. Kena juga. Kena juga. Apa yang hilang? Tabung. Duit dalam tabung ke dengan tabung-tabung sekali hilang? Sebab apa berlaku hilang tu? Sebab tak kunci.
Kunci ke tak kunci? Memang tak kunci, yang luar. Yang luar lah kan, nak kunci macam mana lagi dah. Tak rantai. Sekarang rantai sauh punya rantai tu kan. Besar-besar keliling rantai. Kenapa yang kat luar tu hilang, dah rantai pun hilang juga? Tak rantai lagi hilang. Kenapa? Sebab tak ada orang. Cuba ada orang 24 jam. Bila masa dia nak mencurinya? Bila masa dia nak mengangkutnya? Bila masa dia nak pecahkannya? Itu maksud yang kata masjid buka 24 jam tu bukan buka tak kunci tu. Nabi SAW tunjukkan 24 jam Masjid Nabawi tu maksudnya 24 jam ada orang dalam tu. Apa orang tu buat? Ini yang dalam kitab ni. Macam dalam kitab kita ni satu bab khusus. Limaza buniyatil masajid. Kenapa dibina masjid-masjid? Wa maza kanu yaf'aluna fiha. Dan apa yang mereka, yakni para sahabat Nabi SAW, yaf'aluna fiha, buat di dalamnya, lakukan di dalamnya. Ni satu bab khusus. Masjid ada, okey ada. Buka. Jadi bila buka tu apa ada dalam masjid? Ini yang kita nak cek balik. Kita nak buat senarai semak. Masjid kita ni macam mana? Surau kita ni macam mana? Supaya kita kena menghampirkan diri kita kepada standard yang telah ditunjukkan, benchmark. Kita kena buat benchmarking dengan cara Nabi SAW dan para sahabat memakmurkan masjid. Tapi kalau buka pun tak boleh, nak makmur macam mana? Confirm 3 orang je boleh datang. Dulu masa 3 orang tu, siapa yang 3 orang tu? Surau kita ni, Surau Pudina ni. Siapa yang selalu datang? Ketiga-tiga pun tak datang juga. Kalau tak datang juga tuan-tuan, berat. Fardu kifayah tu. Apa maksud fardu kifayah? 3 orang buat, orang lain tak payah. Sebenarnya bukan 3, 2 orang pun cukup sebenarnya. 2 orang pun cukup. Sebab sekolah solat berjemaah ni 2 orang pun jadi. Kan? Sepatutnya kena ada azan. Lepas tu kena ada berlakunya solat berjemaah di masjid surau. Tu fardu kifayah tu. Fardu kifayah. Kalau sunat kifayah, apa dia sunat kifayah? Pernah dengar sunat kifayah? Siapa sini pernah dengar sunat kifayah? Angkat tangan. Ni angkat. Tak angkat tangan sebab tak pernah dengar ke sebab sejuk? Sunat kifayah kan? Tahu tak ada hukum nama dia sunat kifayah? Okey, kalau perkara wajib, fardu tak buat, hukum dia berdosa lah kan? Bila tak buat yang fardu, hukum dia berdosa. Kalau tak buat yang sunat, hukum dia apa? Makruh. Wajib, fardu ni lawan dia haram lah, kan? Maksudnya kalau kita tak buat satu benda tu haram. Contoh, semayang tu wajib. Bila kita tak semayang, kita buat perkara yang haram. Apa dia? Meninggalkan semayang. Itu haram. Faham kan? Jadi kalau fardu kifayah, maknanya kalau sebahagian saja buat, maka dosa keharaman itu terangkat daripada semua. Sebahagian buat, terangkat daripada semua. Ada pula sunat kifayah. Maksudnya, kalau tak ada sebahagian yang buat, semua kena makruh. Semua menjadi makruh. Semua terlibat dalam perkara yang makruh. Apa dia sunat kifayah ni? Baru ni lah yang kita kalut hari raya baru ni. Apa dia? Ibadah korban. Dalam mazhab Syafi'i, ibadah korban atas individu yang mampu, hukum dia sunat muakkadah. Sunat yang sangat dituntut. Tetapi bagi, maknanya kalau satu orang mukmin, satu orang muslim, dia mampu ada duit RM700 yang lebih daripada keperluan makan minum dia, tetapi dia tak buat korban, dia telah terjebak dalam makruh tanzih. Makruh tanzih ni dia lagi berat daripada makruh biasa.
Maknanya satu perkara yang sangat-sangat dikesali lah, makruh tanzih. Makruh tanzih. Okey. Itu hukum atas individu. Tetapi bagi satu keluarga, satu ahli rumah yang kait mengait, yang ada tanggung menanggung satu sama lain, maka hukum dia sunat kifayah pula. Maknanya kalau dalam satu keluarga si ayah yang buat, terangkatlah makruh tadi daripada semua ahli rumah tu. Dengan syarat ahli rumah tu ialah ahli rumah yang tanggung menanggung lah. Ayah, suami isteri, anak, ibu bapa macam tu. Tetapi kalau kata rumah tu rumah bujang, duduk 5 orang, seorang je buat, tak terangkat daripada yang 4 yang lain. Kata seorang je yang pergi buat korban, 4 lagi yang orang bujang, budak bujang yang 4 lagi ni tak buat, maka yang seorang tu saja terangkat daripada makruh, dapat pahala sunat muakkadah, yang 4 lagi tu tak dapat. Tapi kalau yang duduk satu rumah 5 orang tu, anak keluarga, anak isteri apa semua, seorang saja buat, ayah ke buat, mak ke buat, terlepaslah daripada terlibat dalam makruh. Tu maksud dia sunat kifayah. Sunat atas satu keluarga tu ada juga seorang yang buat. Jadilah. Lega ustaz. Lega ustaz. Tapi maknanya kita dah rugi. Sebab tidak ada satu amalan yang lebih Allah Ta'ala suka semasa Aidil Adha ini melebihi daripada menyembelih binatang korban. Maknanya kita dah tak buat satu perkara yang Allah Ta'ala paling suka. Kita sibuk dengan perkara yang kita suka. Bukannya apa yang Allah suka. Apa yang kita suka? Balik kampung. Jam lah jalan. Balik kampung. Saya pun 12 jam. 12 jam tu kira normal lah ustaz, kan? Raya ni 12 jam okey lah tu. Putrajaya, Kota Baru okey lah. Tuan-tuan, kita kalut dengan benda yang kita suka sehingga kita mengabaikan perkara yang Allah suka. Balik kampung ni tak pernah ada dalam kitab. Raya mesti balik kampung. Ini siap pula istihar. Raya Aidil Adha ni kita akan balik qada sekali dengan Aidil Fitri. Tu dia. Dia punya geram sebab dulu PKP tak boleh nak balik raya puasa kan. Penuh jalan, jenuh. Qada, dia siap qada. Ya Aidil Adha adaan. Ya Aidil Fitri qadaan. Niat dia. Dia mandi pagi tu niat dua-dua sekali. Sahaja aku mandi sunat hari raya Aidil Adha tunai. Lepas tu sahaja juga mandi sunat Aidil Fitri, qada yang dulu. Tuan-tuan, kan? Kita kalut dengan benda yang kita suka. Dengan lemang, kita kalut dengan yang kita suka lah. Hak Allah Ta'ala suka, kita buat tak tahu. Ni macam mana tuan-tuan? Jauh sangat ni kita dengan kehidupan para sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi dengar Nabi kata, dapat pahala setiap langkah tu dia dah mula fikir dah. Dalam kepala mereka ni, macam tu kau rugilah aku lama ni. Aku duk langkah cepat-cepat, panjang-panjang ni. Nak bagi cepat sampai. Rupanya aku langkah pendekar ni dapat 50 langkah. Kalau aku langkah pendek-pendekkan langkah, aku dapat 100 langkah. Untung lagi 100 langkah. 100 dosa diampun. 100 kebaikan dicatat. 100 darjat diangkat. Sebab bagi mereka akhirat itu real. Macam kita, kampung tu real. Kampung kita tu real. Sebab tu kita sanggup habiskan 2-3 ribu untuk balik kampung. Macamlah kalau raya kat Putrajaya ni tak sah. Memang ustaz, itu syarat-syarat sah hari raya tu. Kan? Batal hari raya tahun tu kalau tak balik kampung. Tuan-tuan, kita kalut dengan apa yang Allah Ta'ala yang kita suka, kita abaikan benda-benda yang Allah Ta'ala suka. Jadi sebab itu kita kena tengok balik kita punya masjid surau kita ini. Kita doa sungguh-sungguh. Setiap hari ada dalam doa kita. Dalam salah satu sujud kita tu doa, ya Allah,
tambah lagi nikmatmu pada kami ini, dapat kami semayang dengan sempurna solat jemaah. Dapat pula kami buka masjid kami ni 24 jam. Dapat pula kami memakmurkan berada dalam rumah Allah 24 jam. Bukanlah orang yang sama 24 jam tu. Sahabat-sahabat dulu pun bukan macam tu. Ada yang pergi kerja, ada yang buat shift. Ada yang buat shift. Sayyidina Umar dia ada partner buka kedai. Dia gilir dengan partner dia. Time dia jaga kedai, partner dia pergi masjid. Lepas tu shift dia pula pergi masjid, partner dia pula jaga kedai. Lepas tu apa yang dia dapat, dia share kat orang yang pergi masjid, share dengan orang yang jaga kedai. Macam tu, sampai tahap tu dia orang nak hidupkan masjid ni. Kita pun kena ada shift jugalah sepatutnya, barulah ada orang selalu. Pudina ni ramai orang pencen tak? Ada? Agak-agak berapa orang? Yang pencen lah. Pencen tu maksud dia bebas lah dari segi waktu dia kan. Maknanya boleh buat shift. Maknanya sepatut surau Pudina kita ni, datanglah pukul berapa pun ada je orang dalam tu. Baru tabung tak hilang. Yang kerja ni pula dia kena ambil shift yang lepas waktu kerja lah. Balik rumah singgah masjid dulu. Tu dia. Kan? Duduk, okey saya ambil shift sampai isyak. Lepas isyak orang lain pula datang. Maghrib isyak tu tak risau sangat lah. Tapi lepas isyak tu, sebelum maghrib, selepas isyak, itu yang susah hati sikit. Boleh buat shift benar. Tapi sekarang tak boleh lah SOP. Kan? Sekarang ni kita buka sejam sebelum sejam sebelum. Kau tak kisah kat sini. Ada surau tu, saya tanya dia, kat sini memang tak ada polis round ni. Alah tak apalah Ustaz, dia kata kan. Tuan-tuan, semoga Allah SWT pagi ni Allah Ta'ala bagi kita kefahaman. Dan dalam hati kita Allah campakkan rasa risau. Syukur dulu kena datang. Lepas tu kita kena, cara kita bersyukur, kita nak lebih sungguh-sungguh lagi, nak lebih elok, lebih terbaik lagi dalam memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Macam Nabi SAW syukur sampai semayang sunat pun, semayang qiyamul lail, tahajud baginda bengkak-bengkak kaki. Bagi kita kat rumah Allah ini pun kita nak macam tu. Betul, kalau kita betul bersyukur, kita akan usaha tambah lagi masa kita ada dalam masjid, dan kita akan usaha ramaikan lagi orang datang masjid, datang surau kita. Itu maksud kita syukur. Kan? Itu maksud kita syukur. Para sahabat, mereka ada usaha gerak kerja untuk panggil orang datang masjid. Ada dalam kitab. Maknanya, ajak orang ke masjid ni juga salah satu amalan memakmurkan masjid. Walaupun masa ajak tu orang kita keluar daripada masjid, di luar masjid, tetapi itu pun salah satu daripada amalan memakmurkan masjid. Jadi kita nak kena letak perkara ni dalam doa kita, dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik, kekuatan untuk kita sampai, dan peluang untuk kita sampai balik kepada tahap sebagaimana yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa pagi ni kita berhenti kat sini. Ada soalan ke? Cara angguk tu macam faham semua dah lah kan. Cara angguk tu lah tak tahulah kot, tapi kalau ada nak bertanya boleh bertanya. Kalau tak ada, kita boleh tamatkanlah kuliah kita insya-Allah. Nampak tu faham semua dah tu, alhamdulillah. Jadi insya-Allah mesyuaratkanlah, bincang-bincanglah sama-sama ahli karyah ni macam mana nak makmurkan surau Pudina kita ni dengan tahap dia 24 jam buka, 24 jam ada orang amalan bergerak. Itu dia punya kaedah dia. Boleh tuan-tuan Semoga Allah Ta'ala beri taufik untuk kita faham, kita amal, dan kita dapat sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain.